Adapun benteng tawakal, perisai dia. Tadi ta'rif, sekarang perisainya pula. Benteng tawakal yang mendorongkan seseorang untuk bertawakal, benteng dia tu yang menjadikan seseorang ni mendorong dia untuk tawakal, apa benda? Ialah dengan mengingatkan jaminan Allah, mengingatkan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Allah. Kita hadirkan dia, itu antara benteng yang menggerak dan mendorong kita untuk bertawakal. Hari ini kita sedia maklum berita yang disebarkan tentang kematian berpunca daripada bunuh diri hari ini sangat menakutkan. Inilah punca kosong bahagian keyakinan ni. Tapi saya rasa bukan tak ada keyakinan ni, ada keyakinan tapi tak mengisi hati, tak mari, tak ada, ghaflah, lupa jadi. Tapi pengajian ilmu tu mungkin ada, menjadi iman dia, keyakinan dia, tapi dia hilang masa tu, lupa, ghaflah. Jadi bila jadi macam tu, jiwa akan jadi kosong lah. Jadi kosong, maka tengoklah hati manusia ni nak tahu rapuh tak rapuh, tengok tempat dia berpaut. Tempat dia berpaut tu apa? Kalau dia berpaut dengan makhluk, hati tu dah rock lah, lemah lah. Banyak berpaut pada makhluk, banyak berpaut pada benda, itu hati yang sangat lemah. Tapi kalau hati berpaut kepada Allah, dia akan mendapat kekuatan yang luar biasa. Dan ada pun benteng dari benteng tawakal itu benteng selapih. Benteng dia ni kita ingat jaminan-jaminan Allah. Jaminan apa benda? Allah Ta'ala menjamin, banyak jaminan Allah ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala jamin benda ni, jamin rezeki dia, jamin itu, jamin ni, semua itu disebut dalam Al-Quran. Jadi bila kita ingat jaminan-jaminan itu, itulah yang mendorong kita untuk bertawakal. Allah Ta'ala menjamin selagi seseorang tu hidup, tetap ada rezeki yang akan, tetap ada rezekinya, dijamin rezekinya. Jadi bila kita tahu baca ayat tu, tahu makna dia, kita ingatkan pengertiannya tu, ini juga mendorong kita untuk tawakal. Tapi benteng di sebalik benteng ni, di sebaliknya lagi tu, ada pun benteng dari benteng tawakal itu, di sebalik semua benteng itu, ialah dengan mengingatkan keagungan Allah. Akhir sekali balik ke zikir, ingat kepada keagungan Allah, kesempurnaan ilmunya, balik situ, balik ingat kepada sifat-sifat dia. Itulah isi zikir. Kesempurnaan ilmunya dan kudratnya dan qadarnya, yang ditakdirnya, serta maha sucinya Allah dari mungkir janji. Allah Ta'ala maha suci daripada sifat yang lemah ni, daripada mungkir janji, daripada lupa, daripada lemah dan kekurangan. Jadi pada bahasa mudahnya, ingat kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sebenarnya dalam tasawuf, inilah orang panggil zikir khafi, zikir ismuzat. Tapi ada orang kata benda ni tidak sunnah. Tidak sunnah guana, benda terang-terang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terang-terang. Saya mengulah lama dah masalah ni, masalah zikir ismuzat, kebetulan berkait ni. Nak kabarnya, ahli-ahli tasawuf ni, mereka dimuamalkan zikir ismuzat. Bila mereka menyebut nama Allah, sebenarnya mereka hadirkan mana ni? Allah, bahawa dialah yang maha kuasa, dialah yang maha mengetahui. Tapi sebutannya Allah, Allah, Allah. Tapi maknanya ni, makna yang diisi dalam hati itu, bahawa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah lah yang maha melindungi. Allah, 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 Allah. Jadi ada orang kata zikir Allah Ta'ala ni ayat sekerat, ayat tak faham.
Jadi tak nak beza antara ayat cakap dengan zikir. Kita tak cakap dengan orang. Bukan kita cakap dengan orang, kita berzikir kepada Allah. Amalan ni bukan amalan cakap. Kalau cakap bahasa sekerap mungkin tak faham lah. Muhammad ataupun Abu benda tak tahu cerita. Abu ada mari, faham lah. Sebab Abu saya tak faham. Tu kalau cakap. Hak ni bukan cakap. Hak ni adalah zikir, ingat. Jadi dia nak beza. Jadi ada setengah orang menyalahkan zikir ismuzat guna dari sudut bahasa dia, ayat sekerap dia faham. Dia nak beza antara cakap dengan zikir. Ni satu. Yang kedua, kalau nak tengok dari segi bahasa, tak apalah saya sebut sikit. Kalau nak tengok dari segi bahasanya, bahasa Arab ni dia ada qadiyah hazaf ni, dibuang macam mana? Iaitu disebut, kadang-kadang disebut muftada, dia buang khabar dia tu. Ada subjek, tak ada predikat, tak ada pada sebutan, tapi ada pada kefahaman. Itu fenomena lazim dalam bahasa Arab. Jadi kalau sebut Allah jadi muftada, jadi subjek, predikatnya mana, khabarnya mana? Ditakdir macam-macam. Allah qadirun, yang maha kuasa. Allah muridun, yang maha berkehendak. Sami'un, dia yang maha mendengar. Allah mutakallimun, dia maha bersifat kalam. Macam-macam takdir tadi tu. Yang menjadi khabar dia tu, yang menjadi predikat dia tu. Kalau nak tengok dari segi bahasanya, ada hak itulah sebenarnya. Dari segi isinya, bagi orang ulama-ulama tasawuf yang mengamalkan zikir ismuzat ni, bila mereka sebut Allah, dari segi takdir, kalau kita anggap dia sebagai muftada, khabarnya tu Allahu qadirun, Allahu muridun, Allahu alimun, Allahu hafizun, Allahu razzaq, dan sebagainya lagi lah. Allahu muhyi, Allahu mumit. Khabar dia tu. Sebab tu zikir ismuzat ni orang panggil zikir mutlak. Sebab apa? Dia tak terikat dengan satu-satu makna. Dia mencakupi ke semua makna-makna ketuhanan. Itu bendanya. Tapi nak kata apa? Dari segi akal pun kata sebelah. Akal, kau pakai akal, ni akal logik je lah. Sebut nama Tuhan pun jadi satu kesalahan. Pelik kan? Akal, pakai akal, hukum akal je. Sebut nama Tuhan, nama yang paling mulia tu, salah rupa je. Kalau fikir akal pun rasa tak paluk dah akal saja. Dari segi hujah lebih-lebih lagi lah. Seperti disebutkan tadi, kau tengok dalam Al-Quran, wazkur rabbaka wazkur isma rabbika, terang-terang wazkur isma rabbika. Kalau kita tengok secara harfiah lah, wazkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Nak buat guna kau, Tuhan suruh sebutlah nama Tuhan. Kalau kita suruh orang sebut nama Tuhan, orang tu nak kata mana? Mesti orang kata Allah. Dia kan kata gitu. Demikian juga bila Allah Ta'ala perintah kepada kita, wazkur isma rabbika, sebut nama Tuhanmu. Bila perintah tu dituju kepada kita, kita akan jawab Allah. Kita akan buat gitu. Itu bendanya. Tapi yelah, nak kata apa lagi tu? Ada kata tak ada dalil lah, tak ada dalil mana terang-terangnya. Dia tak nampak ni, kadang-kadang jauh dah lalu, kadang-kadang dekat dah lalu pun jadi tak nampak juga. Jauh dah lalu tu normal, tak nampak ke jauh. Orang jahil tak tahu benda, tak mengaji, tak tahu benda sebab jauh dah lalu, tak nampak. Tapi kadang-kadang kalau aling dah lalu ni, dia juga jadi tak nampak, aling sangat. Jadi alim berlebihan. Benda tu dekat dah lalu, dekat tapek mata, dah nampak juga kadang-kadang. Kata ulama tasawuf, al-ulama mahjubuna bi'ulumihim. Para ulama itu teruji, iaitu dengan cara terhijab dengan ilmu mereka ni. Kadang-kadang bila kita rasa kita tahu segala-galanya, tahu serba-serbi, itu bahaya penyakit ni. Bahaya. Dan kena nyakit ni memang bahaya. Bila kita rasa kita ada ilmu, kita tahu segala-galanya, ni nyakit yang sangat bahaya. Mulalah timbul lain daripada orang kita tahu, berbeza dengan orang kita tahu, ataupun benda yang di luar pengetahuan kita, benda tu akan jadi tak betul.
Salah dah betul belaka lah. Ada penyakit bahaya. Bila kita orang na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah daripada teruji dengan penyakit rasa tahu serba-serbi. Sangat berbahaya. Kita akan tolak mentah-mentah orang lain. Benda orang lain daripada kita tahu je. Dah kena lalu dah. Dah betul lalu dah. Seolah-olahnya semua ilmu duduk dengan kita. Macam kita ni jadi nimbang. Macam nimbang nak timbang. Patutnya kita kena duduk dalam nimbang. Ni kita jadi nimbang. Tukang timbang. Ni bahaya penyakit ni. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Maka apabila jadi benteng tadi tu, benteng kepada tawakal ni kita ingat jaminan Allah. Tapi di sebalik benteng tu, benteng bagi benteng ni, di sebalik intipati lagi tu, yang menjadi pengukuh kepada tawakal ni, kita ingat kepada Allah, yang ingat kepada kesempurnaan sifat-sifatnya. Hotok kukuh sekali, iaitu benteng di sebalik benteng. Ingat betul. Maka apabila seseorang hamba mengekali, yakni mengingati atas ingatan-ingatan ini, apabila seseorang tu mengekali, membiasakan diri ingat benda-benda ni, Allah lah yang maha kuasa, Dia lah yang maha menjaga, Dia maha mengetahui, Dia maha berkehendak. Ingatan tu timbul, ingat, berlarutan, tumbuh jadi kelaziman, jadi kebiasaan dah. Duduk mari, duduk mari. Sebab kita dah biasa ni, kita dah berlatih dengan zikir, selalu berzikir, sehingga benda tu menjadi satu kebiasaan, menjadi malakah. Dalam istilah Arab, istilah Al-Quran, istilah Arab dipanggil malakah. Kalau dalam istilah Al-Quran, dia termasuk dalam pengertian sibrah, corok, tercorok. Macam orang buat corok lah, icok tu kan, rekat molek. Itu panggil sibrah. Jadi bila zikir itu sudah mencapai tahap tu, menjadi malakah, menjadi sibrah, inilah yang akan mengukuhkan tawakalnya. Mengingati atas ingatan-ingatan ini, nescaya mendorongkannya untuk bertawakal kepada Allah. Itulah yang akan memudahkan dia, meringankan dia, menggerak dia, mendorong dia untuk menyerahkan urusan ini kepada Allah. Sebab teringat tadi Allah, dia atas dia belaka, atas kuasa dia belaka. Tak kira, tapi ingatan tu ingatan ke arah itu. Dialah yang maha kuasa, atas dia belaka. Dialah menentukan segala-galanya, takkan tak dia belaka. Bila ingatan ni tumbuh dalam hati ni, itulah yang akan menjadikan hati kita jadi mudah. Suruh dia lah, tak apa dah, kita nak buat benda dah. Itu dia buahnya.